صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين Ini kita buka tak? Boleh Ustaz, boleh insya-Allah. Betul? Ada tempat letak tu.
Buku ya ada. Tak tahu buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Ta'ala menyatakan firman-Nya dalam surah Fatih ayat 32. Kemudian kitab ini, Al-Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada di kalangan mereka yang pertengahan, dan ada di kalangan mereka yang berlomba-lomba untuk membuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah kurniaan Allah yang amat besar kepada mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Ana diminta untuk bercakap tentang satu tajuk, iaitulah di manakah golongan, di manakah kedudukan, sama ada kita bersama dengan golongan yang sentiasa mengasihi Allah, ataupun orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita perlu kepada Allah dalam masa-masa yang tertentu saja. Maka sebagai jawapannya, kita bermuhasabah dengan kita merenungi ayat ini. Dalam surah Fatir, Allah Ta'ala telah membahagikan kelompok manusia kepada 3 golongan. Yang pertama disebut sebagai golongan faminhum zalimun li nafsihi. Allah Ta'ala mewarisi kitab ini, Al-Quran, kepada hamba-hambanya. Maka Allah SWT telah menyatakan ada 3 kumpulan. Ada 3 kelompok manusia, sama ada mereka itulah golongan yang disebut sebagai zalimun li nafsihi, ataupun golongan muqtasidun, atau golongan sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi kalau kita meneliti daripada huraian para alim ulama berdasarkan tafsir Al-Quran, sebagian mereka menyatakan bahawa sama ada mereka itu yang disebut sebagai golongan zalimun li nafsihi, mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, atau mereka yang pertengahan, atau mereka yang berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Maka kesemuanya mereka adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu golongan yang beriman. Cuma ada satu pendapat daripada salah seorang daripada imam
yang mengupas tentang faminhum zalimun nafsih. Yang dikatakan mereka yang menzalimi diri mereka inilah, yakni orang yang disebut sebagai mereka yang menzalimi diri mereka adalah orang yang melalaikan sebahagian daripada pekerjaan yang diwajibkan ke atasnya dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah. Dan ada pendapat yang mengatakan dibimbangi termasuk golongan munafik. Golongan munafik adalah golongan yang mereka itu yang disebut sebagai Allah Ta'ala, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Fid darkil asfali minan nar. Semua orang-orang munafik itu berada dalam jurang yang paling bawah dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan munafik. Dan yang kedua adalah golongan muqtasidun. Iaitulah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan ke atas dirinya, yakni melaksanakan perintah Allah dan arahan Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebahagian perkara-perkara yang disunatkan. Yang pertengahan ini adalah golongan yang mana mereka yang melaksanakan perintah Allah, tetapi dengan mungkin ada juga kelalaiannya. Yang mana mereka ini kadang-kadang meninggalkan perintah Allah. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. yakni orang-orang yang mengerjakan semua kewajipan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian ditambahkan dengan amal-amal yang sunat. Dan mereka juga meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, apatah lagi perkara bukan saja perkara yang diharamkan Allah, bahkan mereka juga meninggalkan perkara yang dimakruhkan Allah. Di sini menunjukkan kepada kita ada 3 kelompok manusia. Jadi kalau kita katakan kalau kita termasuk dalam golongan zalimun li nafsih, yang kita bimbang adalah kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak termasuk dalam golongan munafikin. Karena golongan munafikin adalah golongan yang mana mereka secara zahirnya mereka itu nampak macam Islam. Apa makna munafik? Munafik adalah dalam makna mereka itu izharul Islam wa ibtanul kufri. Mereka menzahirkan Islam dan menyembunyikan kebenaran, ataupun menyembunyikan kekufuran mereka. Izhar al-Islam wa ibtan al-kufri, mereka secara zahirnya emehnya nampak Islam, semayang bersama Rasulullah, semayang macam kita semayang juga, kan? Puasa macam kita puasa juga, kan? Bahkan di zaman Nabi SAW yang bersemayang bersama Nabi disebut Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana mereka itu disebut sebagai golongan munafik. Jadi sebagai ulama kata zalimun li nafsihi ini ialah termasuk juga golongan munafik. Kerana golongan munafik ini nampak mereka macam Islam secara zahirnya, tetapi hatinya sangat benci kepada Islam. Dalam hubungan ini, di mana golongan munafik dan golongan yang sebut dibandingkan dengan golongan muqtasidun, golongan pertengahan tadi, dan golongan sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba untuk buat kebaikan ini, kita cuba lihat daripada bagaimana mereka mengasihi Allah Ta'ala. Bagaimana hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Allah sebut golongan munafik, yang mana mereka itu, kehidupan mereka adalah mereka ingat pada Allah mereka sedikit saja. Sebagai contohnya Allah sebut wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Dalam konteks kita kata mengasihi Allah, mereka semayang dia akan malas. Sifat orang munafik ini daripada diperintahkan semayang dan keadaan malas. Semayang juga tapi semayang dekat keadaan malas. Yang kedua, sifat mereka yura'unan nas, mereka itu menunjukkan amalan mereka. Mereka suka mempamerkan amalan baik mereka. Apa saja mereka buat kebaikan, mereka suka pamerkan. Zaman kita sekarang ni zaman medsos ni, sebab tu kebaikan ni kalau boleh, melainkan kalau kebaikan tu untuk memberikan manfaat atau untuk menggalakkan orang buat baik, tidak salah. Tapi kalau
kita pamerkan amalan kita untuk menunjukkan bahawa kita lah hebat, wal iyazabillah, dibimbangkan kita termasuk dengan golongan munafik. Kerana orang munafik itu dia kata allazina hum yuraun, mereka itu menunjuk-nunjuk amalan mereka. Wala yazkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah mereka sedikit saja. Itu di antara sifat golongan munafik. Berbanding dengan golongan yang disebut sebagai golongan yang beriman, apatah lagi golongan yang disebut sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Kita lihat satu hadis Nabi SAW, yang mana para sahabat ni mereka berlomba-lomba untuk berada dalam golongan yang sentiasa membuat kebaikan. Satu hadis daripada Nabi SAW, iaitulah hadis yang berhubung dengan kisah Uqashah. Qala Rasulullah SAW, uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabi SAW wa ma'ahu ar-rahid, wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajula war-rajulani, wan nabiyyu laysa lahu ahadun idh rufi'a li sawadun azimun, fa dhanantu annahum ummati, fa qila li hadha Musa alaihi salam wa qaumahu, ila akhir hadis. Hadis ini hadis yang panjang, cukup saya membaca makna saja. Di mana hadis ini terdapat dalam kitab itulah Indahnya Syurga, yang mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW telah bersabda, dibentang kepadaku pada malam Isra' dan Mi'raj beberapa umat. Maka aku melihat seorang Nabi bersama satu kumpulan kecil, kurang daripada 10 orang. Ada seorang Nabi bersama seorang dan ada bersama 2 orang pengikutnya. Dan ada Nabi yang tiada seorang pun bersamanya. Tiba-tiba dibentang kepadaku satu kumpulan yang sangat ramai. Aku menyangka itulah umatku. Lalu diberitahu itulah kumpulan Nabi Musa dan kaumnya. Tapi silalah lihat ke ufuk sana. Tiba-tiba aku lihat kumpulan yang sangat besar. Maka diberitahu kepadaku itulah umatmu ya Muhammad. Jadi umat Muhammad ni umat yang paling ramai pada hari akhirat nanti. Walaupun umat Nabi Musa itu ramai, tapi umat yang lebih ramai adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada hadis ini. Tiba-tiba aku melihat di sana satu kumpulan yang sangat ramai. Lalu dikatakan itulah umatmu, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menariknya Rasulullah menyebut dalam hadis ini, di kalangan mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga yang tiada hisab, yang tiada bersusah payah pada hari kiamat nanti. Ada 70,000 orang yang mana mereka ini adalah pilihan Allah. Mereka inilah disebut sebagai sabiqun bil khairat, yakni orang yang sentiasa berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Yang mana mereka masuk syurga tadi tiada hisab dan tiada bersusah payah. Golongan ini apabila masuk syurga, mereka tidak perlu melalui pemeriksaan. Adapun kita sebut tadi zalimun nafsi, kalau orang tu orang beriman dia masuk kalau dia ke syurga nanti, maknanya dia terpaksa melalui apa? Melalui pemeriksaan. Dia kena berada lama di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dia memeriksa segala amalan-amal dia, sama ada amalan baik atau amalan buruk. Maksudnya dia akan ditahan di padang mahsyar nanti. Adapun golongan yang kedua, muqtasidun, maka dengan rahmat Allah, Allah juga masukkan ke dalam syurga. Yang kita nak adalah golongan yang ketiga ni, golongan sabiqun bil khairat. Maka dalam hadis ini dikata ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Maknanya mereka ni disebut VIP, bukan sekat VIP. Macam kita naik kapal terbang kan. Kalau kita naik kapal terbang, kalau kita VIP, kita ada pintu kita yang khas. Kita ada, kalau kita first class, so kita ada pintu. Itu makna kita tengok bagaimana. Kalau kita masuk biasa, kalau kita orang biasa, penerbangan biasa, biasanya kita ada pintu khas. Jadi kita bayangkan di syurga nanti ada satu pintu khas, yang mana golongan VIP ni mereka masuk hisab tanpa diperiksa.
tanpa dihisap, tanpa bersusah payah. Kerana golongan ini adalah golongan yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kerana Allah sifatkan golongan as-sabiqun, mereka yang berlomba-lomba ini adalah mereka yang mengikuti Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Sentiasa mereka itu mengasihi Allah SWT. Sudah tentulah kita menginginkan diri kita termasuk di kalangan as-sabiqun, yakni golongan wa minhum sabiqun bil khairat. Dan apa yang menariknya dalam hadis ini, Rasul kata ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab. Mereka tidak perlu melalui pemeriksaan, mereka tidak dihisab dan tiada bersusah payah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dia masuk ke rumah dia. Jadi kisah sahabat ni, Rasulullah beritahu ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah dia. Jadi kita bayangkan rumah Nabi ni dekat Masjid Nabawi itu dekat kan. Maknanya rumah Nabi itu dalam masjid, kira-kiranya dalam masjid lah, berhampir dengan masjid. Maknanya Rasulullah masuk, kemudian sahabat-sahabat pun membicarakan lah. Mereka bincang pula. Rasulullah beritahu 70,000 orang tadi siapa dia. Soalannya Rasulullah beritahu dengan satu penjelasan, tapi penjelasan tu tidak dijelaskan secara terperinci. Jadi sahabat-sahabat ni masing-masing bincang. Agak-agak siapa ni 70,000 orang ni. Boleh jadi orang masuk syurga tadi tanpa hisab itu di kalangan mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Boleh juga dia kata, yang kedua kata mungkin mereka ni yang hidup zaman Islam, yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, yang tidak pernah menyentuhkan Allah. Ada pula sahabat kata mungkin yang mereka ni adalah mereka yang dilahirkan dalam keadaan mereka dilahirkan tadi, mereka tidak pernah menyembah berhala. Macam-macam lah pendapat-pendapat sahabat tadi. Lalu Rasul pun keluar. Rasul tanya, apa yang kamu bicarakan? Lalu sahabat kata, kami membicarakan apa yang kamu sebut, ya Rasulullah. Tadi kamu jelaskan 70,000 orang tu masuk syurga, VIP tadi, di mana mereka tidak dihisap, mereka tidak akan diperiksa lagi amalan, terus masuk ke syurga. Rasulullah SAW bersabda, mereka itulah orang yang tidak berjampi dan tidak minta dijampi. Ini penting. Dalam kehidupan kita, pertama, dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, pertama kita kena lihat apa amalan-amalan kita. Kan? Jadi di antara amalannya kadang-kadang kita, pada kita sakit, kan, kita perlu pada doa. Dan pada kita berdoa, maka kita dah menggunakan doa-doa daripada ayat-ayat Allah. Dan kita menggunakan doa-doa daripada hadis Nabi SAW. Mereka itulah orang yang tidak berjampi dan tidak minta dijampi. Maknanya zaman jahiliah ini sudah ada dia panggil ruqyah. Ruqyah ni maknanya jampi yang berasal pada berhala, wallata wal uzza. Dan berbagai-bagai lah jampi, tapi jampi itu berasal atau yang memanggil jin dan sebagainya. Tidak pernah percaya kepada ramalan tuah dan siar. Yang kedua, mereka ini tidak percaya kepada ahli-ahli nujum, tukang-tukang nasib. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi para ulama membicarakan bahawa di antara perkara yang penting dalam kehidupan kita adalah kita dalam amalan-amalan harian, maka setiap orang mukmin tadi perlu sentiasa mengasihi Allah. Sebab itu antara amalan yang terbaik adalah amalan membaca Al-Quran. Iaitu apabila kita sakit, maka kita membaca ayat-ayat Allah. Contohnya Allah sebut, wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Di sana ada ayat Quran yang disebut sebagai ayat sifat. Seorang sahabat pernah ditanya, Rasulullah, aina anta bi ayati sifat? Bagaimana kamu dengan ayat-ayat sifat? Maknanya Al-Quran sebagai zikir, maka sebaik-baik ibadah, dia kata afdalu ibadah, sebaik-baik ibadah kepada umatku ialah apa dia? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu, Al-Quran yang merupakan sifat.
Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Terdapat 6 ayat yang disebut ayat syifa. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Itu sebagai pada ayat-ayat syifa. Ditambah lagi kalau kita kaitkan dipanggil ruqyah syar'iyyah, jampi-jampi atau zikir-zikir yang berasal pada Al-Quran daripada hadis, maka kita namakan ruqyah syar'iyyah. Rasulullah SAW sendiri juga di sana ada hadis yang menyatakan Rasulullah dijampi oleh Jibril alaihissalam. Bismillah ya arqika. Min kulli ya'tika Allah yashfika. Di sini harus kita menggunakan ayat-ayat Allah, doa-doa yang kita ambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengobati penyakit kita. Rasulullah SAW pernah menyatakan alaikum bisyifa'in, dan hendaklah kamu mengobati penyakit kamu dengan 2 penawar, Al-Qur'anu wal asal. Mana pertama kita ubati kita dengan kita banyakkan membaca Al-Quran, zikrullah. Maka sebagai seorang mukmin, maka setiap waktu atau setiap hari sekurang-kurangnya kita ada zikir. Kita ada zikrullah yang kita amalkan. Contohnya maksurat, contohnya. Kita diminta mengamalkan maksurat setiap hari. Dan banyak lagi ayat-ayat. Ada satu doa daripada Abu Darda. Abu Darda ni dia seorang sahabat Nabi. Dia kata ada doa Abu Darda. Abu Darda ni satu ketika diberitahu kepada dia rumah dia terbakar. Kerana rumah tadi telah, orang kata telah mengelilingi. Rumah-rumah di sekitarnya semua terbakar. Orang beritahu kepada Abu Darda, rumah kamu akan terbakar. Kata Abu Darda, tidak, rumah aku tidak akan terbakar. Walaupun di sekeliling rumah Abu Darda itu telah semua rumah-rumah terbakar, tapi Allah Ta'ala menyelamatkan rumah Abu Darda. Maka apa ditanya pada Abu Darda, apa amalan kamu? Abu Darda kata, aku sentiasa membaca zikrullah, berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil karim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ini di antara doa-doa yang penting yang kita yang mana salah satu amalan yang perlu kita amalkan. Kalau boleh setiap hari kita baca, setiap pagi atau petang kita baca. Kerana hadis ini adalah hadis-hadis yang sebagian besarnya adalah yang kita sebut tadi adalah ruqyah syar'iyyah, yakni jampi-jampi yang dibenarkan kepada kita. Sebab itu dalam kita jampi, kita tidak menggunakan nama-nama jin contohnya, atau nama-nama makhluk halus, kerana jampi tadi adalah jampi yang tidak dibenarkan. Tiba-tiba bila Rasulullah sebut tadi, ini orang tadi, orang yang masuk surga tanpa hisab, dia orang tidak berjampi dengan jampi-jampi di zaman jahiliah, yang tidak percaya kepada tuah dan sial, yang bertawaf kepada Tuhan mereka. Lalu Ukasyah bin Mahsin bangun berkata, doakan kepada Allah supaya aku termasuk salah seorang daripada mereka yang masuk syurga tanpa hisab tadi. Jadi Ukasyah ni dibangun, diberitahu, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku ni termasuk di kalangan orang-orang yang dimasukkan dalam 70,000 orang tadi. Kita bayangkanlah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah masukkan kita kan di kalangan 70,000 orang tadi, yang mana mereka adalah golongan VIP yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Ukasyah minta supaya dimasukkan, Rasul kata, kamu Ukasyah. Maknanya Rasulullah memperakui bahawa Ukasyah ni di antara ahli syurga. Ud'ullah an yaj'alni minhum faqala anta minhum. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku ni masuk di kalangan orang-orang yang 70,000 orang tadi. Maka kata Rasulullah, kamu adalah di kalangan mereka.
Summa qama rajulun akhar. Kemudian bangun pula seorang lagi. Sahabat lain pula. Ud'ullah an yaj'alni minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan juga aku macam Ukasyah tadi. Apa kata Ukasyah? Apa kata Rasulullah? Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Mana Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi apa yang menarik bagi kita adalah di mana perbincangan kita adalah di manakah kedudukan kita sebenarnya? Adakah kita termasuk di kalangan zalimun li nafsi? Apatah lagi kita minta berlindung kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang yang zalimun nafsi, makna orang yang penhayatannya, kerjanya orang yang zalim dirinya adalah di mana orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengasihi Allah taala, sudah tentulah orang yang zalim diri mereka adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Sebab itu Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina nasallahu fa ansahu. Jangan kamu jadi orang yang lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kamu. Dan ingat, apabila kita tidak ingat kepada Allah, kita tidak melaksanakan solat contohnya, kita tidak membaca Al-Quran, dan kita tidak bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, dibimbangkan kawan kita adalah syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang kehidupannya yang mana dia lupa kepada Allah. Mana kalau kita ni maknanya kita ni tak pernah baca Quran contohnya kan. Hidup kita ni tak pernah baca Quran kan. Hidup kita ni kita tak pernah sembahyang kan. Hidup kita ni kita tak pernah memperlukan masa kita untuk mempelajari agama Allah kan. Maka dibimbangi kita termasuk golongan tadilah, golongan zalimun nafsih. Yang mana golongan yang zalim ni adalah dia mestilah menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat orang yang tidak mengasihi Allah, orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa kepada Al-Quran ini adalah Allah Taala mengingatkan mereka, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang paling ingatanku baginya kehidupan yang sempit, yakni Allah jadikan kuburnya, Allah sempitkan kuburnya. Para ulama tafsir kata ma'isyatan dhanka, azab yang pertama adalah apabila mereka dimatikan, pertama mereka berhadapan dengan siksaan kubur, Allah sempitkan kubur mereka. Kita baru saja ataupun kita baru menyambut awal Muharram, kita mengingati Ma'al Hijrah, dalam peristiwa hijrah. Para malaikat bertanya kepada mereka yang tidak berhijrah, yang tidak membuat pembaharuan dalam diri dia, yang menzalimi diri mereka. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ketika mana malaikat bertanya kepada orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim tadi? Itulah maksudnya orang yang lalai daripada perintah Allah, orang yang tidak mengerti Allah kan. Dalam konteks hijrah, mereka tidak ikut Nabi, tidak berhijrah. Mereka bersama pula dengan puak-puak musyrikin. Dalam peperangan, mereka turut sama, turut serta, mereka terbunuh dalam peperangan. Sepatutnya mereka berhijrah bersama Nabi, mereka duduk di Mekah. Maknanya apa? Maknanya di sini ada orang yang dia tidak bersama dengan perjuangan Islam. Kan? Dibimbangi dia menyokong golongan-golongan yang bukan Islam. Mereka sanggup dengan jemaah yang bukan Islam, kumpulan yang bukan Islam menentang Islam. Kalau mereka mati, mereka akan dipersoalkan oleh para malaikat. Fima kuntum? Kemana kamu? Kenapa dulu kamu tak sembahyang? Kenapa dulu kamu tidak berzikir kepada Allah? Kenapa kamu tidak bersama dengan perjuangan Islam? Kenapa kamu tidak bersama dengan sahabat-sahabat yang baik? Maka di sinilah mereka ditanya oleh Allah Taala. Dia kata apa? Kunna mustata'atin, kami ni orang lemah. Maka mereka kata, alam takun Allahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah luas? Allah bagi kepada kita peluang kehidupan ini, dan manusia boleh memilih kebaikan. Kan? Sebab itu kita diberi peluang untuk kita memilih kebaikan, dan kebaikan itu sentiasa ada di sisi kita. Kan? Sebab itu Allah kata, wahadainahu najra, yang kami beri kepada kamu dua jalan. Sama ada kamu nak memilih jalan Islam atau jalan untuk jalan kekufuran. Itu pulang kepada kita. Yang kedua adalah kita menjadi golongan muhtasidun. Muhtasidun ni adalah kita ingat kepada Allah, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kalau kita tak jadi
kita berdoa kepada Allah, kita tidak menjadi golongan yang zalimun li nafsi. Sekurang-kurangnya kita menjadi golongan yang kedua, iaitulah golongan muhtasidun, golongan pertengahan. Mungkin dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita ingat kepada Allah, kadang-kadang kita lupa kepada Allah, kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang kita buat maksiat. Tapi yang penting, Allah Ta'ala beri peluang kita untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka memperbaiki amalan mereka, mereka beriman kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Yang seterusnya adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala, dan kita bercita-cita supaya kita termasuk di kalangan wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah, yakni orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebajikan. Saya rasa itulah mungkin jawapan kepada persoalan tadi. Maka jawapannya adalah terpulang kepada iman kita masing-masing. Mudah-mudahan daripada ayat ini Allah telah merakamkan 3 golongan. Maka marilah sama-sama kita bermuhasabah. Saya mengajak diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk kita muhasabah, dan kita mohon kepada Allah, Allah golongkan kita di kalangan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, mereka yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, kebajikan. Jadi kalau kita termasuk wa minhum sabiqun bil khairat inilah yang mana kita akan rasa dengki, kita akan iri hati apabila melihat sahabat kita mana amalannya lebih baik pada kita. Bukan kita rasa dengki kerana harta dia, kerana pangkat dia, tapi kita rasa dengki apabila kita lihat sahabat kita, Masya Allah, kan, bagaimana pengorbanan dia, bagaimana kerja buat dia untuk memberikan perjuangan kepada Islam ni, usaha dia, tenaga dia, wang ringgit dia. Maka kita lihatlah kepada tokoh-tokoh as-sabiqunal awwalun, yang mana mereka disebut sabiqun, orang dahulu. Bagaimana perjuangan para alim ulama kita dulu, bagaimana perjuangan contohnya almarhum almarhum Datuk Dr. Harun Taib kita, kan, yang telah meninggalkan kita satu legasi, bagaimana mengasaskan daripada segala pondok, mengasaskan madrasah, mengasaskan qadi universiti dan berbagai-bagai idea-idea yang baik. Itulah disebut mudah-mudahan kita termasuk di kalangan sabiqun bil khairati biidznillah, di mana kita di antara orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.